Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wassalam. Assalamu qabla al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Nawaitu ta'alluma bit ta'lim wa tazakkur bit tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair. Ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa maradatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma al'anil kafarah wal mubtadi'ah wal yahud wal musyrikin wal munafiqin alladhina saddu an sabilika wa yukazzibuna rusuluka wa yuqatiluna awliya'aka. Allahumma ashdud ta'taka 'alayhim waj'al 'alayhim rijzaka wa 'azabak. Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma baddil shamlahum, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma shattit kalimatahum wa anzil 'alaihim ba'saka alladhi la tarudduhu 'ala al-qaumil mujrimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mu'minin wal mujahidin wal mustada'afin fil Ghazzah. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mu'minin wal mujahidin wal mustada'afin fil Falastin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummat sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jual yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia. Sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan perbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Baik, tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insyaallah pada malam ini bagi mengisi ruang iktikaf tuan-tuan menantikan masuknya waktu isyak pada malam ini, kita akan bawakan perkongsian daripada kitab Ghayah Al-Matlub wa A'zam Al-Minna Fima Yaghfirullahu Bihi Ay Az-Zunub wa Yujibul Jannah daripada Imam Ibn Ad-Daibah, dan mengikut pada catatan terakhir bersama dengan tuan-tuan yang mulia adalah di muka surat yang ke-126 pada tajuk fasal kelima, yang mana sebelum ini telah kita kongsikan pada tuan-tuan yang mulia kisah-kisah berkenaan dengan beberapa peristiwa yang berlaku di kalangan para salafus saleh
juga termasuk di kalangan ulama-ulama terdahulu dan beberapa orang saleh yang lain yang dirakamkan dan dicatatkan pada pelbagai riwayat yang mana akhirnya dicerakinkan oleh Imam Ibn Daibah dan dimuatkan dalam kitab Ghayah Al-Matlub ini. Pada malam ini masih lagi pada tajuk besar menyebutkan keluasan rahmat Allah di muka surat 126 pada fasal kelima. Yang ini pula masuk pada bab yang disebutkan iaitulah syair-syair yang bertepatan dengan tajuk kitab, iaitu syair yang berkaitan dengan amalan penghapus dosa. Yang pertama yang dimuatkan di muka surat 126 adalah syair Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walamma qasa qalbi wa daqat mazahibi ja'altu raja'i nahwa afwika sullama tu'azimuni zambi falamma kharantu bi'afwika rabbi kana afuka a'zama fama zilta za afwin 'ani zambi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Yang bermaksud, tak kala keras hatiku dan sempit hidupku, kujadikan harapanku sebagai tangga meraih keampunan. Terasa amat besar dosaku, tapi bila mana aku bandingkan dengan keampunanmu, wahai Tuhanku, ternyata keampunanmu lebih besar. Engkau selalu mengampunkan dosa-dosa, engkau terus memberi dan memaafkan. Pertama syair daripada Imam Syafi'i. Syair ini juga boleh kita dapati daripada Diwan Asy-Syafi'i yang memuatkan sekian banyaknya syair yang dikutip bahkan dikarang tulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan syair juga merupakan salah satu daripada media, platform ataupun saranan dalam usaha menyampaikan dakwah. Bahkan di sebelah Nusantara ini pun terkenal pelbagai kaedah yang digunakan untuk menyampaikan dakwah, dan salah satunya adalah dengan syair. Dan syair ni adalah satu benda yang bahasa kita. Dia ada dipanggil dengan kalimah nazam, ada yang dipanggil dengan apa yang disebutkan sebagai qasidah, ada juga yang disebutkan dengan bardah. Cuma ada sedikit perbincangan yang keras berkenaan dengan ghazal. Bila sebut kata ghazal ni, dia punya lantunan dia tu, dia bukan menceritakan tentang perkara berkaitan dengan keimanan ataupun nilai-nilai akhlak, tetapi ia lebih kepada perkara yang mendekatkan diri seseorang yang mendengar ataupun orang yang terlibat dalam perkara tersebut kepada birahi syahwah, benda-benda yang berkaitan dengan tu. Yang ni ghazal daripada segi terminologi dalam kaedah seni bahasa Arab. Kemudian syair yang kedua daripada Ubaid bin Sufyan Al-Unkali rahimahullah ta'ala. Al-Hajjaj mengulang-ulang syair ini ketika kematian menghampirinya. Yang disebutkan adalah, Ya Rabbi qad khalafal a'da'u wajtahadu aymanuhum annani min sakinin nar ayahlifuna ala amya'in wa yahahum ma zannahum bi'azimil afwin ghaffar. Wahai Tuhan, sesungguhnya para musuh telah bersumpah dan bersungguh-sungguh dengan sumpah mereka bahawa aku ini adalah penghuni neraka. Adakah mereka bersumpah dalam keadaan buta, amya? Kasihan mereka. Apakah yang mereka sangka dengan kebesaran pengampunan yang maha pengampun? Kemudian syair daripada Imam Abu Al-Farj Abdurrahman bin Al-Jawzi rahimahullah ta'ala, semoga beroleh manfaat daripada ilmunya, yang disebutkan, Ya kathir as-safhi amman kasra zambu ladayh halul muznibi yarju li'afwin an jurmi yadayh huwa dhaifun wa jaza ad-dhaifi ihsanun ilaih. Wahai yang memiliki banyak kemaafan bagi sesiapa yang banyak dosanya, seorang pendosa mengharapkan keampunan daripada kesalahan yang telah dilakukan. Huwa dhaif, dia adalah tetamu, dan balasan tetamu wa jazaa'u dhaif ihsanun ilaih, dan balasan tetamu adalah disambut dengan ihsan. Syair Al-Hafiz Abdul Walid Abdullah bin Muhammad Yusuf Al-Azdi Al-Qurtubi yang dikenali dengan nama Ibn Al-Furadi rahimahullah ta'ala menyebutkan, Asirul khataya 'inda babika waqifun ala wajalin mimma bihi anta 'arifun
yakhafu dhunuban lam yaghib anka ilmuha wa yarjuka fiha fahuwa rajin wa khaifun faya sayyidi la tukhzini fi sahifati idza nushirat yawm al-hisab as-sahaif wa kun mu'nisin fi zulmah al-qabr 'indama yasuddu zawul qurba wa yajfu al-muwalifu la in daqa 'anni 'afwaka al-wasi' alladhi arju li israfi fa inni la talifu. Tawanan dosa berdiri di depan pintu, berasa malu ke atas setiap apa yang engkau tahu, yakni daripada dosa-dosa. Dia takut dosa-dosa itu tidak lenyap daripada pengetahuanmu. Dia turut berharap padanya, justru dia mengharap dan juga takut. Wahai Tuhan, janganlah engkau burukkan aku disebabkan buku amalan ketika engkau membentangkan buku-buku amalan pada hari kebangkitan. Jadilah penemanku dalam kegelapan kubur ketika mana ahli keluarga menjauh dan kawan merenggang. Sekiranya keampunanmu yang luas itu menjadi sempit, yang mana aku mengharapkannya untuk membantuku, maka sesungguhnya aku akan binasa. Syair daripada Al-Hasan bin Hani yang dikenali sebagai Abu Nawas. Dia pernah ketika mana zaman selepas dia bapa dia meninggal dunia, pemerintah di Baghdad ketika itu nak mengambil Abu Nawas menjadi qadhi. Dalam riwayat disebutkan dia berpura-pura menjadi gila selama 10 hari sebab dia tak mau jadi qadhi. Dia nak jadi hakim ni, kata Fudail bin Iyad, satu orang yang jadi hakim ni meletakkan kakinya sebelah di neraka. Satu orang yang jadi hakim, jadi qadhi, dia adalah orang yang telah meletakkan kaki dia sebelah dalam neraka. Jadi Abu Nawas pada ketika itu, dia buat serupa macam dia gila. Bahkan terkenal Abu Nawas ni pada panggilan satu orang yang terkenal dengan kegiatan yang tidak berakhlak, minum arak. Bahkan ada satu tugu yang dibina di Iraq pada hari ini. Kalau tuan-tuan boleh cari, tuan-tuan akan jumpa tugu Abu Nawas. Dia gambarkan satu orang duduk di atas satu kursi dan sedang memegang satu gelas besar, dan patung tersebut adalah diimbalkan sebagai Abu Nawas. Dan Abu Nawas dia adalah satu orang yang alim, cuma kealiman dia tu tidaklah untuk dimasyhurkan, bahkan dia usaha untuk disembunyikan. Dan dalam syair ini disebutkan oleh beliau sendiri, laqad kunta bin nairan aw'adta man 'asa fa wa'duka bil ghufran liman jaa'a khaifun wa in kuntum mawsufan bi batshin wa quwwah fa min wasfikal ihsan wal mann wal lutfu rakibna khatayana wa sitruka musabban wa laysa li shay'in anta satiruh kashfun idza nahnu lam nahfu wa ta'fu takarruma faman ghayruna yahfu wa ghayruka yaghfir. Engkau telah janjikan siksa neraka kepada sesiapa yang ingkar, dan engkau janjikan keampunan bagi sesiapa yang datang dalam keadaan takut. Sekiranya engkau disifatkan dengan gagah dan kuat, maka sifatmu juga ihsan, pemberi kurniaan dan maha penyantun. Kami telah melakukan kesalahan dan engkau menutupinya. Tiada sesuatu yang dapat menyingkap apa yang telah engkau tutupi. Jika bukan kami yang melakukan dosa, dan jika bukan engkau yang mengampuni, siapakah selain kami yang akan berdosa dan selainmu yang akan mengampuni. Dan syair daripada Abu Nawas juga disebutkan dengan usaha tersebut, moga-moga dia diampunkan dengannya. Ya Rabbi inna azumat zunubi kasrah falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam in kana la yarjuka illa al-muhsin fabiman yulawwidhu wa yahtamil mujrim mali ilaika wasilatun illa ar-raja li'azimi afwika summa inni muslim. Wahai Tuhan, sekiranya besar dan banyak dosaku, sesungguhnya aku tahu bahawa pengampunanmu jauh lebih besar. Jika yang boleh mengharap kepadamu hanya orang baik, lalu kepada siapa si pendosa akan berlari dan berlindung? Tiada wasilah bagiku menujumu melainkan mengharapkan besarnya pengampunanmu, dan aku adalah seorang Islam. Syair Imam Alimuddin As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, beliau mendendangkan kalimah syair ini ketika kematian menghampirinya.
قالوا غدا تأتي ديار الحمام ويتنزل الركب بمغناهم فكل من كان مطيعا لهم أصبح مسرورا بلقيهم قلت علي زن فلا حيلتي بأي وجه أتلقاهم قالوا فإن العفو من شأنهم لا سيما عمن ترجهم. Mereka berkata, esok engkau akan datang ke kawasan larangan. Sesiapa lalu penunggang turun dari haiwan tunggangan. Sesiapa yang taat kepada mereka akan menjadi gembira dengan pertemuan. Dan aku berkata, sesungguhnya aku mempunyai dosa, maka apakah helahku dengan wajah bagaimana harus aku bertemu mereka? Mereka berkata, sesungguhnya fa innal afwa, dia suka memberikan pengampunan, terutamanya bagi sesiapa amman tarajjahum, barang siapa yang menginginkan keampunan tersebut. Syekh Imam Abdul Qasim As-Suhaili 132, ya man yara ma fi ad-dhamiri wa yasma' anta al-mu'add li kulli ma yatawafqa, ya man yurja lisyada'id kullaha, ya man ilayhi al-mushtaka wal mufazza'u, ya man qaza'inu rizqi fi qawlin kun imnan fa innal khair 'indaka ajma' ma li siwa fakhri ilayka wasilah fabil iftiqar ilaika faqri adfa' ma li siwa qar'i li babika hila fala in ruditu fa ayya babin aqra' wa man alladhi arju wahtafu bismi in kana fadluka an faqiraka yumna' hasha li judika an tuqannita asiya al fadlu ajzal wal mawahibu awsa'. Wahai zat yang melihat dan mendengar apa yang ada dalam hati, engkau ialah tempat persediaan sesuatu yang disangkakan terjadi. Wahai zat yang diharapkan untuk menghilangkan segala kesusahan, wahai zat yang menjadi tempat mengadu dan berlindung, wahai zat yang gudang rezekinya berada pada firman-Nya kun, berilah anugerah kerana sesungguhnya segala kebaikan terhimpun di sisimu. Tidak ada bagiku perantara kecuali kefakiranku kepadamu. Dengan kefakiranku kepadamu aku dapat memenuhi keperluanku. Tidak ada bagiku alasan melainkan aku mengetuk pintumu. Sekiranya aku ditolak, pintu yang mana lagi harus ku ketuk? Kepada siapakah aku harus memohon dan memanggil dengan namanya? Sekiranya kurniaanmu terhalang daripada keperluanku kepadamu. Mustahil ya Allah, jika kerana kemurahanmu engkau memutuskan harapan orang yang berbuat maksiat, kerana anugerahmu lebih besar dan pemberianmu lebih luas. Ini disebutkan oleh Imam Abdul Qasim As-Suhaili. Kemudian antara lain daripada Syekh Syamsuddin bin Al-Luban rahimallahu taala, semoga kita beroleh daripada manfaat daripada ilmunya. Ya abdana la abaq an babina irji' ilaina talqa minna alwidad wabki wa tuwandub ala ma madha anta faqir ma madha la yu'ada kam muznibin misluka lamma ata mustaghfiran qad nala minna almurad nahnu alladhi man 'ada 'udna lah wa faza bit taqrib ba'da al-bi'ad nuhibbu man abun wa man ja'ana mutakassiran za zullatun wa inqiyadun dumu'u tajri wa niran zata waqudun fi samimin fuad laysa lahu man syafi'un 'indana illa al-buka'u wa khawfun yawmal mi'ad. Wahai hamba kami yang lari dari pintu rahmat kami, kembalilah kepada kami dan engkau akan temui kecintaan. Menangislah, tabki, bertaubatlah, tabah dan isaflah atas apa yang telah berlalu. Kamu fakir, apa yang berlaku tidak akan kembali. Berapa ramai pendosa sepertimu, bila mana dia datang dalam keadaan memohon keampunan, lalu dia mendapat pengampunan daripada kami. Kamilah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang kembali kepada kami. Dia menang dengan mendekatkan diri kepada kami setelah jauh dari kami. Kami mencintai sesiapa yang kembali dan datang kepada kami dalam keadaan remuk hatinya dan berendah diri. Air mata berlinangan dan apinya marak di lubuk hati. Tidak ada bantuan baginya di sisi, melainkan tangisan ketakutan pada hari kebangkitan. Dan syair yang ditulis oleh Imam Ibn Daibak sendiri yang akhirnya menjadi penutup kepada kitab ini. Qala an-nasih ama takhafu ghadan idza
husyiral wara syu'mal ma'asi wal haram qultu istami' minni kalami ya akhi mada yakunu minal kirim siwal karam. Penasihat berkata, tidakkah kamu takut esok pada hari dihimpunkan umat manusia dengan kejelikan kemaksiatan yang telah mereka lakukan? Dan aku berkata, dengarkan daripada aku kalami ya akhi, satu nasihat wahai saudaraku. Madza yakunu minal kirim siwal karam, apa yang akan dilakukan oleh yang pemurah selain daripada kemurahan. Nanti itu antara yang terakhir, wallahu taala a'lam, disebutkan oleh Imam Ibn Daybah dalam kitab Ghayah Al-Matlub. Dan secara kesimpulan daripada kitab yang kita bawakan kepada tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang sebenarnya meliputi daripada setiap perjalanan kehidupan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam usaha kita menjadi orang yang melakukan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan kita untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya menjadi teras utama dalam setiap pembinaan watak ibadah yang kita lakukan. Pada setiap rukuk dan sujud yang kita lakukan, pastikan ia senada dan sama dengan niat yang kita ungkapkan, iaitu lillahi ta'ala. Tidak ada jaminan bagi setiap ibadat yang kita lakukan ini memberikan buah hasil nikmat kebaikan di dunia. Dan tidak juga kita sebutkan setiap ibadat yang kita lakukan akan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Berapa ramai orang di luar sana yang tertipu dengan ibadah mereka sendiri, kerana mereka menyangkakan dengan ibadah itu mereka dapat meraih segala kesenangan hidup. Sedangkan sama ada kamu duduk dalam keadaan mendapat kesenangan ataupun kesusahan, kedua-duanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita melakukan ibadat, baik solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat, usaha menyambung silaturahim, semua ini berdiri pada titik bakal mendapat balasan di yaumiddin, hari pembalasan. Dunia ini tidak mampu untuk menampung kebaikan dan kehebatan jazak balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekiranya kita lakukan ibadat dengan tujuan kita untuk menjadikan ia sebagai wasilah supaya mendapat kesenangan dan keringanan hidup di dunia, maka asbab daripada itu barang mungkin kita akan jadi orang yang mudah terselip rasa dan juga niatnya seperti mana yang berlaku kepada Qarun. Qarun bukanlah satu orang yang biasa-biasa. Dia adalah satu orang yang terkenal bila mana mengangkat tangan menadah doa, doanya mustajab. Allah Ta'ala makbul permintaan dia. Walaupun dia hanya penggali kubur, dia adalah penjaga kubur. Namun bila mana Allah Ta'ala memberikan ujian ke atas diri dia berbentuk kesenangan, dan bila mana ditanyakan kepada dia tentang cara dan kaedah dia boleh mendapat kekayaan, maka dia jawab dengan kalimah ilmin indi. Dia kata dia kaya kerana dia ada ilmu untuk mendapatkan kekayaan. Sedangkan pada asalnya, pada awalnya dia adalah orang yang betul-betul mengharap kepada Allah, tetapi perjalanan dia dinatijahkan untuk mendapat kesenangan itu dalam hidup ni. Dan hidup ni kalau kita tahu kata dia tak adalah tak lama, hidup kita ni singkat. Kita akan jadi orang yang akan berusaha dengan seberapa segera untuk menyambung silaturahim. Tambahan pula kita dihidangkan dengan satu kejadian yang begitu berat hati. Sepanjang bulan, 1 bulan lebih, kita duduk dalam keadaan emosi kita dihiris dan dironyok, tak mampu untuk melepaskan, tak mampu untuk meluahkan di manakah jalan penyelesaian. Bahkan kita ditekan lagi dengan kedudukan dan keadaan kita yang tidak bermaya, tak mampu untuk memberikan bantuan yang khusus kepada saudara kita di Gaza. Sebab itu saya sebutkan selalu dalam mana-mana dapatan yang kita sebutkan, iaitu berusahalah untuk berdamai dengan bahasa cinta Allah. Kerana di sana saudara kita berhadapan dengan perjalanan menuju syurga, dijemput sebagai syuhada. Cuma tinggal lagi kita. Adakah kita boleh
meletakkan diri kita ini orang yang bakal dijemput oleh Allah sebagai syahid, dengan keadaan kita duduk di sini yang masih lagi berantakkan hubungan kita dengan jiran tetangganya, dengan adik-beradik, dengan pasangan, dengan anak pinak. Adakah kita masih lagi mampu untuk mengukir senyum di akhirat dalam keadaan merasakan kita beroleh syurga Allah, sedangkan kita masih lagi meletakkan buruk sangka kepada setiap mata yang kita pandang? Adakah kita jadi orang yang mempertikaikan urusan nusrah, bantuan dan juga pertolongan daripada Allah, sedangkan salah satu kunci utama untuk kita mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan wa aslih bainana, iaitu kita berusaha untuk menyambung silaturahim di antara kita. Bila mana ditanya bilakah bantuan akan tiba, bilakah pertolongan Allah akan memuncak, bilakah bantuan Allah akan kita nampak, jawapannya berada pada diri kita sendiri, iaitu berusaha untuk menyambung silaturahim. Kalau kita berdiri pada satu perkataan, pada kita sebut satu kalimah, kita ucap satu keputusan, orang Islam yang ada meletakkan perolehan kebaikan itu hanya sahanya komplit daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah bantuan akan turun, tuan-tuan. Yang hari ini berada dalam kedudukan yang begitu menyesakkan adalah kerana kita tidak memiliki satu suara. Kita ramai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dah pun terkena penyakit wahnu, cinta dunia dan takut sangat kepada kematian. Kita gambarkan kematian itu sebagai satu penyudah kepada setiap kelazatan kehidupan, sedangkan kehidupan kita baru saja akan bermula selepas daripada kematian. Dan betapa kita menjadi orang yang masih lagi berusaha untuk mengukir gelak ketawa berderai, sedangkan hidup kita sedang disapa kematian setiap hari ibarat kitab yang dibuka sehelai demi sehelai. Dan waktunya akan sampai, sama ada kita bersedia ataupun tidak, sama ada kita ini dijemput sebagai syuhada ataupun tidak, mati tetap akan datang. Kerana itu, dalam usaha yang berbaki ini, penuhkanlah hati kita dengan yang pertama, bersangka baik kepada Allah yang maha baik. Hari ini berlaku kehancuran di kalangan masyarakat umat bila mana mereka meletakkan kebaikan Allah pada nilai yang selektif. Mereka mengkelaskan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah itu pemilik kepada zat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Afu, Al-Ghafar, Al-Ghafir, Al-Ghafur. Allah pemilik segala nikmat dan juga zat kecintaan. Yang hari ini jatuh rasa cinta kasih kita kepada anak kita adalah dikhanakan serpihan kasih yang Allah Ta'ala campakkan pada kalimah Yahdi man yasha'. Begitu jugalah bila mana saudara kita di Palestin diuji dengan begitu berat tekanan dan juga hentaman-hentaman yang mereka hadap setiap hari. Bahkan kalau tengok pada rekod, tuan-tuan, kita akan sampai satu masa kita jadi tepu dengan kematian. Dia dah mula dah proses ni. Dan bila kita tengok balik dia punya algoritma dalam lapangan sosial yang ada, tak kiralah mana-mana laman, kita sedang ditekan untuk menerima kematian secara beradab ini, secara berhadap ini, dalam keadaan sampai ke tahap kita jadi malas dah nak ambil tahu. Dan titik itu nanti akan sampai titik yang kata kita akan mula cemuh dengan kematian. Dah mula dah ada suara-suara mengatakan sudah-sudahlah cerita pasal Palestin, sudah-sudahlah cerita pasal saudara kita di Gaza. Dah ada dah. Bukan orang yang tak Islam, orang Islam. Sebab tu tuan-tuan akan tengok betapa kali ini gerakan yang menolak kekejaman yang dilakukan oleh Zionis laknat tertumpu pada belahan dunia yang ramai di kalangan mereka bukanlah orang Islam. Kalau tuan-tuan tengok di media, paling utama dapatkan capaian media yang luas, hari ini mudah nak dapat. Tuan-tuan akan tengok macam mana gerakan yang begitu hebat dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar daripada negara kita, dan utamanya di negara yang tidak Islam. Amerika sendiri dalam satu kajian dilakukan oleh TLDR, dia sebut pro-Palestinian untuk tahun ini adalah lebih ramai daripada pro-Palestinian yang ada pada fasa tahun 2014 ke bawah. Anak-anak muda dah mula menolak orang-orang yang menyokong Israel dan tak perlu pun nak dikempenkan. Macam isu kita sebut, ada tanya berkenaan dengan boikot. Adalah orang tanya boikot, saya kata tak, kita tak boikot. Saya tak pernah boikot dan saya tak pernah ajak orang boikot.
Masa awal dululah ada saya sebut kita kena lakukan pemboikotan. Tapi bila ada satu divert, ada usaha untuk divert isu ni, maka kita gunakan kaedah yang baru, iaitu kita menahan harta. Tahan harta kita yang bakal dihisap, tahan harta kita yang akan menjadi penyebab kita diazab, daripada disalurkan dan dijalurkan kepada kelompok yang mendanai dan membiayai segala ketumbukan kekuatan tentera jentera Zionis laknat. Tak kira sekecil mana keuntungan yang mereka peroleh daripada jalan ataupun syarikat tersebut, maupun jutaan biliunan dolar yang boleh disampaikan daripada syarikat tersebut, kita pastikan dalam jumlah pendanaan itu tidak wujud satu sen pun, barang satu kepiang pun duit kita tersesat masuk. Yang tu yang kita usahakan sekarang, iaitu tahan harta kita daripada menjadi peledak peluru-peluru untuk menembus dada-dada anak-anak kita di Palestin. Dan dalam ruang dan waktu yang sama juga, ini antara usaha kita menunjukkan betapa Allah yang memiliki Ar-Rahim dan Allah adalah pemilik kepada Ar-Rahman telah pun memberikan satu peluang untuk kita menunjukkan betapa kita ini orang yang merasai nikmat Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu. Kasih sayang kepemurahan Allah diwasilahkan dan direalisasikan bermula daripada kita. Walaupun kita adalah orang yang duduk jauh daripada saudara kita, kita bukan memiliki ketumbukan tentera yang ramai. Kita pun tahu saudara kita di Palestin hanya berkapasiti 40,000 nak menentang tentera yang disebutkan pada awalnya berjumlah 530,000 bala tentera Yahudi. Orang Islam cuma ada 40,000 tuan-tuan. Mana mungkin bila mana dikeluarkan kenyataan oleh pihak Amerika dan Israel, Gaza akan dilenyapkan dalam masa 72 jam. Gaza akan dilenyapkan 7, 8, 9. Memang akan settle. Tapi ini dah lebih daripada sebulan dah. Nak masuk 2 bulan dah. Nak masuk 2 bulan dah. Kemudian dalam isu yang sama juga, hari ini semakin terbongkar beberapa perkara besar. Bukan kata hari ini, daripada awal lagi. Cuma bila kita tengok balik, tentu akan tengok beberapa keyword yang akan muncul. Pertama, kaitan perang Ukraine dan Rusia. Bila mana melakukan tekanan dekat situ, tidak lagi membekalkan sumber makanan, jagung dan gandum telah pun ditahan. Selang beberapa bulan, India pula mengambil satu keputusan tidak lagi mengeksport beras. Kemudian diteruskan pula oleh Thailand selepas 6 bulan meningkatkan harga beras 20% daripada kadar jualan biasa. Kemudian di awal tahun 2023, dalam satu ucapan Perdana Menteri Israel itu sendiri, dia sebut dia nak buat Middle East, New Middle East. Dekat situ ada satu usaha untuk buat IMEEC, dan dalam tu pun ada India. India ni pelik sikit sebab dia pun dah join dengan BRICS. Dia ada Brazil, Russia, India, China, South Africa. Tapi dia dalam masa yang sama dia juga boleh join jaringan yang nak dibina oleh Amerika, Joe Biden, iaitu IMEEC, India, Middle East, Europe Coast. Dan kemudian adalah kisah yang terselit pada perjalanan itu. Dan kemudian tentu akan jumpa satu nama, iaitu satu syarikat bernama Infosys, milik kepada satu orang CEO. Antara CEO-nya adalah isteri kepada Perdana Menteri UK, Rishi Sunak. Dan dia adalah satu syarikat yang sedang berusaha untuk melobi untuk mendapatkan projek gas asli di kawasan perairan pantai, di kawasan pantai Gaza. Dan bila buka balik dalam satu ruang yang lain, rupanya Gaza ini pre-plan strategi yang dilakukan untuk mengosongkan laluan. Yang pertama, pemilikan gas asli di Gaza. Yang kedua, tentu akan cari satu benda, nama dia Ben Gurion Canal. Satu lagi projek mega yang dikepalai oleh Yahudi untuk buat terusan yang bakal mengimbangi terusan Suez. IMEEC untuk mengimbangi BRC. Itu benda yang ada berlaku. Dan tentu akan tengok macam mana usaha ini nak dilajukan dan dicepatkan perjalanannya, sebab mereka telah mengisytiharkan pada tahun 2021 2 Jun untuk memulakan projek Ben Gurion Canal tu. Dan
Itu antara benda yang kita sempat tengoklah secara overview. Cuma dalam waktu yang sama, umat Islam sedang berhadapan dengan satu mahar yang begitu mahal, satu bayaran yang begitu besar. Kerana kita cuma mampu untuk menjilang kaki, cekak pinggang melihat anak-anak kita dibunuh di bawah runtuhan bangunan. Dan lebih menyayat hati daripada itu, di kalangan kelompok Islam sendiri berusaha pula untuk mengimbangi perasaan dan juga kejadian yang berlaku di Palestin. Kita juga kena turut rasakan apa yang berlaku di kalangan orang Israel. Sedangkan rasionya tidak sama, tuan-tuan. 30 hari peperangan. Kalau di Syria, perang bermula daripada tahun 2011 sampailah tahun 2022, seperti mana yang dibuat dalam satu statistik, peratusan pembunuhan kanak-kanak sepanjang kurang lebih 11 tahun itu adalah seramai satu hari 3 orang. 30 hari, satu hari 30 orang untuk 11 tahun. Rasio kematian kanak-kanak di Syria, kalau di Yaman 0.7 kanak-kanak dibunuh satu hari. Di Palestin dalam masa 30 hari bacaan parameter yang mereka letak itu, kalau dibahagikan satu hari bersamaan dengan 136 kanak-kanak dibunuh secara tertumpu dan strategi, plan. Bukannya bunuh yang biasa-biasa, tapi anak-anak kita berada dalam kedudukan syahid. Mereka adalah orang yang Allah Ta'ala muliakan masa hidup, dan Allah Ta'ala muliakan bila mana mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu betapa mulianya mereka, sampai ke tahap masa tengah mereka hidup tu pun kita dah nampak kemuliaan. Bukan takat berkat orang-orang Palestin, tetapi tanah itu juga berkat. Satu negara yang tidak dibenarkan untuk dikibarkan bendera dalam negaranya. Negara tu ada bendera, tapi bendera tu tak boleh dikibarkan dalam negara dia. Tapi dengan izin Allah, satu dunia tolong kibar bendera untuk dia. Dan dalam waktu yang sama juga, betapa anak-anak kecil yang ada di Gaza mengajar kita hakikat tentang keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka seperti mana seakan-akan tidak sabar-sabar nak bertemu dengan Allah yang Maha Pengampun. Mereka seperti mana menunjukkan kepada kita hakikat maknawi sebenar, nilai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun usia mereka baru seawal 4-5 tahun. Bicara mereka tentang kematian seperti mana tujuan kehidupan. Bahkan bila ditanya apa cita-cita kamu, terus mereka jawab syahid. Maka ditanya kenapa syahid, dia kata kami mengimpikan syahid kerana kebanyakan anak-anak Palestin tidak sempat besar. Tuan-tuan nak jawab apa Ustaz? Sebab itu bagi orang yang mengatakan ini hanyalah sekadar biasan geopolitik semata-mata, sekali lagi saya peringatkan pada diri saya dan juga tuan-tuan, bagi orang yang demikian, yang fikir benda ni adalah geopolitik, hanya berkaitan dengan isu dalaman negara tertentu dan sebagainya, ya silakan persiapkan diri kamu dengan dalil terbaik untuk dihadap bekalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kelak nanti kita juga akan dijadikan satu hujahan, jidal, berdebat, debatan di kalangan ahli-ahli yang ada di dalam syurga. Bahkan orang yang ada di kalangan kita juga bakal beroleh untuk menarik hak-hak mereka pada kita. Dan maka dalam ruang itu, usahalah untuk kita jadikan harta kita ini boleh dibekalkan sampai ke Gaza barang mungkin, ataupun dakwah kita usahakan untuk sampaikan kepada saudara kita, anak-anak kita. Bahkan doa kita jangan pernah kita lupa untuk kita lantunkan, untuk kita santunkan setiap kali kita melakukan salat. Termasuklah di antaranya adalah qunut nazilah. Sebutkan nama saudara kita di Gaza, bukanlah nama semua, sebutlah kata Gaza, Palestin dan sebagainya, kerana mungkin terselit doa-doa tuan-tuan para wali yang ada di hadapan saya dan juga ibu para wali yang turut hadir. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan kebaikan tertinggi kepada mereka. Dan kita juga mengharapkan dengan usaha kita memperkasakan pemahaman tentang akidah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, ia bukanlah satu benda yang hanya diperhalusi ketika mana kita duduk dalam keadaan terbawah. Tidak. Carilah Allah dalam segenap penjuru kehidupan, baik ketika mana sakit ataupun sihat, senang ataupun susah.
sibuk ataupun lapang. Kerana Allah pastinya akan memberikan titik-titik hikmah dalam kehidupan kita. Bila mana kita melakukan setiap perkara dan kita tahu kita ni hamba, dan hakikat kehambaan itu adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah, dan teruskan memohon ampun kepada Allah dalam keadaan kita meletakkan betapa Allah adalah Maha Pengampun. Dan jangan pernah sekali-kali merasakan Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ini adalah perbuatan yang kita ucap banyak kali kepada tuan-tuan. Satu perkara yang tidak boleh ada dalam diri satu orang beriman. Jangan pernah berputus asa. Wala taqnitu min rahmatillah. Jangan pernah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kerana rahmat Allah ini adalah satu bentuk keampunan tertinggi. Ada 5 kedudukan keampunan Allah: Al-Afu, Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Dan yang kelima paling tinggi adalah rahmah. Kerana itu jugalah Ashabul Kahfi ketika mana mereka dikepung dalam kegelapan Al-Kahfi, mereka minta Rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka tak minta makanan, tak minta minuman, tapi yang mereka minta adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka merasakan mereka adalah orang yang banyak melakukan dosa, dan ini termasuk daripada ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ruang untuk azan, nanti kita akan sambung sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Amin billah. Rabbana Muhammad an-nabiy wa islam dina. Manakala yang ketiga dalam bab kitab amalan penghapus dosa yang kita sebutkan dan kita bawakan kepada tuan-tuan, usaha untuk kita selain daripada belajar bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkara yang berlaku. Satu ketika ditanyakan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika mana dia datang ke Masjidil Haram pada satu musim haji, dan soalan itu ditanyakan oleh seorang tabi'in yang mencari apa yang disebutkan Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan dia bertanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma betapa di kawasan dia, di tempat dia, iaitu sekitar Baghdad, wujud satu kelompok yang mula mengatakan bahawasanya ketetapan yang baik itu memang daripada Allah mutlak, manakala yang buruk itu bukan daripada Allah. Dan akhirnya menjadi perdebatan besar sampai ke tahap dia beritahu kena bertanya kepada sahabat, dan mereka mencari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika itu masih lagi hidup. Dan bila tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, apakah yang disebutkan al-qadr khair wa syarr min Allah? Apakah yang dikatakan takdir, qada, qadar, baik buruk itu datang dari Allah? Maka jawab Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan satu jawapan yang cukup ringkas tetapi padat dan padu dengan hakikat sebenar keimanan, iaitu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-qadr khair wa syarr min Allah bermakna kullu khair. Baik dan buruk datang dari Allah bermaksud semuanya adalah baik. Kalau kita dah hidup dalam keadaan umur yang Allah Ta'ala beri pinjamkan ini, dan kita masih lagi duduk dalam keadaan belum mampu untuk menerima pada setiap perkara yang berlaku dalam hidup ini sebagai kebaikan, maka akan perlulah kita ni mencari jalan untuk memahami apakah yang dikatakan kesemua itu adalah kebaikan. Walaupun kalam lidah kita, kita dah sebut janji berulang kali setiap hari dalam solat kita. Sebagai contoh, kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang lurus ni jalan yang mana? Jalan yang kita ulang balik, iaitu pada ayat seterusnya, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kami minta ni, jalan lurus ni apa dia ya Allah? Jalan yang lurus ni yang kami tahu adalah jalan yang mana kalau kami lalu jalan tu, semua benda yang kami dapat adalah nikmat. Walaupun dia sihat nikmat, sakit nikmat, lapang nikmat, sibuk nikmat, kaya nikmat, miskin nikmat. Ada orang dia berkeluh kesah dengan ketidakmampuan dia untuk beroleh harta yang banyak. Patut kita kena fikir, dengan harta yang kita ada Allah ni pun belum tentu lagi kita boleh lepas depan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada depan pintu rumah kita sampai ke belakang rumah kita, tuan-tuan cuba tengok balik harta tu, adakah asal usul dia tu kita tahu? Sumbernya, dasarnya, kesannya, gunanya, kaedah pengambilannya, adakah semua dah selesai? Kalau ada masih lagi yang bersifat ragu, maka inilah yang perlu untuk kita selesaikan, kerana ia memberikan kesan kepada hati, yang mana hati ni bila mana dia mati, maka jadilah satu percikan-percikan yang berupa titik-titik hitam pada misbah hati, pada pelita hati, yang cahayanya tidak boleh lagi menembus. Cahaya hidayah, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan dengan pandangan dia adalah basirah, yang disebutkan sebagai firasat dan sebagainya, itu dia akan jadi kelang kabut. Pasal apa? Titik-titik hitam yang menodai misbah hati kita. Dan sebab itu bagi orang yang mendapat
faham bahawasanya baik dan buruk itu adalah nikmat, maka dia akan kekal bersyukur. Bahkan kalimah Alhamdulillah akan menjadi kepala pada ucapan awalnya sebelum disambut dengan kalimah Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Dan situasi ini yang kita sebut sedang diajak kepada kita, sedang diasuh kepada kita oleh anak-anak dan saudara kita di Palestin. Kalau tuan-tuan cuba bayang dan cuba tuan-tuan tengok macam mana keluarga mereka diragut keseluruhannya. Bahkan pembunuhan yang disebutkan sebagai ethnic cleansing, genocide, big massacre ni, dia bukan bunuh seorang, dia akan bunuh seorang demi seorang berketurunan bergenerasi daripada datuk sampai ke cicit. Dan disebutkan dan dicatatkan oleh sumber daripada Palestin, sudah pun hampir 150 keluarga yang telah dihapuskan keturunannya daripada datuk sampai ke cicit, tak ada. Dan ini yang kita sebutkan sebagai ia bukan perkara yang biasa-biasa. Dan benda apa yang kita boleh nampak lagi ketika mana mereka berhadapan dengan situasi kematian yang macam tu pun, kalimah yang terawal mereka ungkapkan adalah Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Kemudian mereka ucapkan kalimah Inna Lillah. Mereka ucapkan kalimah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka ucapkan kalimah La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mereka ucapkan kalimah Astaghfirullah. Dan ini yang perlu untuk kita ambil pada satu kedudukan yang boleh kita sebutkan. Inilah caranya bagaimana kita nak menyantunkan hati kita, boleh faham bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut juga kepada kita berulang kali, jangan kamu tangisi kematian itu disebabkan oleh kesedihan, hancur tubuh badan, tinggal cebisan, tulang belulang, daging berserakan. Tidak. Yang patut kamu perlu sedihkan sekarang adalah diri kamu. Kita kena sedihkan diri kita. Macam mana kematian akhir kita, macam mana keadaan hidup kita, macam mana keadaan kita bertemu dengan kematian yang mungkin memungkinkan kita jadi ahli syurga. Wal'ayazubillah, selain daripada itu kita tak mahu. Dan sebab itu usaha kita yang ketiga ini kita sebut, senantiasa meletakkan diri kita ini berharap keampunan pada Allah dan kekal pada dua kedudukan khauf dan raja' yang disebutkan. Dan yang tu adalah yang terakhir yang kita sempat sebutkan pada tuan-tuan, dan sebahagian kitab juga ada dicatatkan di penghujung dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Imam Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui dan mengakui an la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbahagialah wahai ahli-ahli yang disebutkan sebagai mubasyirin, pendengar berita gembira. Kita ni orang beriman, Allah Ta'ala kekalkan dan Allah Ta'ala gelarkan sebagai pendengar berita-berita gembira. Dan bagaimana kita nak mengekal untuk gembira itu adalah dengan senantiasa memuncakkan kalimah La ilaha illallah dalam kehidupan. Bukan hanya ketika mana setiap rukuk sujud yang kita lakukan, tetapi setiap kali derap langkah kita berada di atas bumi Allah bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak, cari peluang dan kesempatan untuk ucap kalimah La ilaha illallah. Moga-moga dengan memperbanyakkan kalimah La ilaha illallah ini juga memperkukuhkan keimanan kita, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menerima jual beli kita insya-Allah biiznillah. Jadi moga tekak tu dulu perkongsian untuk kita bawakan kepada tuan-tuan, khatam pada malam ini kitab Ghayah al-Matlub daripada Imam Ibn Daimah, dan diperkongsikan juga pada perkara yang penuh berkaitan dengan taubat, berkenaan dengan pengampunan dosa, perolehan balasan di akhirat, dan beberapa intipati yang terkhusus yang menceritakan bagaimana tentang syarat taubat kita dengan Allah, syarat taubat kita dengan manusia. Dan ketahui juga pada kita daripada kitab ini, syafaati li ahli al-kabair min ummati, kata Nabi, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, akan bersama
untuk diberikan li ahlil kabair, untuk pendosa besar di kalangan umatku min ummati. Jadi moga-moga kita adalah orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan moga-moga juga kalaulah kita ini terlibat dalam perkara yang mendekat kepada ahli kabair, iaitu pelaku dosa-dosa besar, kita layak untuk mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kekalkan tumpuan kita pada fokus khauf dan raja, takut kepada Allah dan mengharap pada Allah. Jangan takut tidak mengharap, dan jangan mengharap tanpa rasa takut. Karena kalau tak ada salah satu, timpang dan kita akan menyimpang. Tapi kalau kita ada takut, dalam waktu yang sama kita ada mengharap, maka insya-Allah pengharapan kita itu akan mengikat ketakutan, dan ketakutan itu akan mengikat pengharapan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, mengampunkan kedua orang ibu ayah kita, mengampunkan seluruh keluarga kita, mengampunkan pasangan kita, anak-anak, jiran, tetangga kita, dan seterusnya seluruh umat Islam insya-Allah biiznillah. بلحظة النبي المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم نستحفظك ونستودعك وأديننا وأنفسنا وأهلنا من كل شيء أعطيتنا. اللهم جمع بالصحة والعافية والسلامة والسعادة تحققنا بالتقوى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهي تقبل ما ختمنا وأعطيا صوابا له أصل الوجود محمدا بحمدك يا الله. صلى وسلاما على مصطفى منجي الأنام من الردى وأزواجه آله وصحبه ومن تبع واعت لنا حسن الختام وأرفدا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إلى تقبل يا كريم. ختامنا إلى الله والله تعالى أعلم. Dan dari itu moga-moga tak terlalu berkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Kalau ada kebaikan tolong saya lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Daripada apa yang saya sampaikan sepanjang bersama dengan tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada kekasaran bahasa, tukar bicara, telajak kata terasa di mana-mana. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Kutip hikmah yang disampaikan, moga-moga hidup mendapat hikmah, memberikan kebaikan berpanjangan daripada kehidupan di dunia sampailah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bak kata pepatah lama, reduk pohon di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, selaut garam terasa tawar. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafadhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.